Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Pakatan Harapan siap siaga untuk PRU 15. Tiada maaf bagimu, kata UMNO kepada pengkhianat. Apa kepentingan MCA dalam ECRL? PAS yakin tiada 3 penjuru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Suhu kemelut mengenai pencalonan Perdana Menteri bagi gabungan Pakatan Harapan nampaknya sudah semakin sejuk. Majlis Presiden gabungan tersebut telah mengumumkan bahawa Pakatan Harapan komited dengan pendirian asal Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Kata kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Kenyataan itu juga menyebut bahawa mesyuarat juga turut membincangkan cadangan pencalonan Datuk Seri Syafiee Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Majlis Presiden berpendirian semua usaha ke arah pengembalian mandat rakyat perlu dijalankan dan memerlukan sokongan semua pihak. Menurut kenyataan tersebut, Majlis Presiden memberikan mandat penuh kepada Anwar Ibrahim untuk meneruskan perbincangan. Ini bermakna Pakatan Harapan masih bersedia untuk bekerjasama dengan kumpulan Bersatu Hitam yang diketuai bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sekutunya Warisan. Sementara itu, Bersatu Merah diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali tetap digelar pengkhianat mandat rakyat. Jom Channel difahamkan semua aktivis diseru supaya tidak menyerang rakan di dalam Pakatan Harapan termasuk pimpinan dari Bersatu Hitam dan Warisan. Ketiga-tiga parti nampaknya sedang memperkemaskan struktur parti masing-masing demi berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 yang mungkin diadakan lebih awal. Pengerusi Jawatankuasa Disiplin DAP, Chong Chien Jen, menegaskan bahawa pihak DAP akan mengenakan tindakan tegas terhadap mana-mana ahli atau wakil rakyat yang didapati mengkhianati perjuangan parti. Ini termasuk mereka menerima jawatan daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan masih bersama-sama atau membantu wakil rakyat yang telah menyokong pihak lawan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan bagi mengumumkan pemecatan Kong Lai Ling, Eng Suk Wai dan Ki Po Chong daripada keahlian DAP. Ketiga-tiga ahli di atas telah terlibat dalam counter protes di Pusat Khidmat Paul Yong Chu Kiong terhadap bantahan lompat parti yang disertai oleh akar umbi DAP di kawasan Terengganu. Kesemua mereka didapati aktif membantu Paul Yong Chu Kiong yang telah dipecat oleh jawatankuasa ini, walaupun jawatankuasa ini telah memberikan amaran kepada ahli-ahli sebelum ini supaya tidak lagi bersama dengan ahli-ahli wakil rakyat yang telah lompat parti atau dipecat. Kong Lai Ling juga telah menerima jawatan sebagai ahli majlis daerah Batu Gajah Kerajaan PN, ujarnya, seperti dipetik roket kini. Keputusan itu katanya dibuat dalam mesyuarat Jawatankuasa Disiplin hari ini selepas menerima aduan rentetan daripada insiden yang berlaku selepas kejatuhan Kerajaan Negeri Perak Pakatan Harapan pada Mac lalu. Terdahulu, Keadilan memecat seramai 348 ahlinya termasuk 2 wakil rakyat serta pimpinan Keadilan kerana melanggar etika dan disiplin. Mereka termasuklah Ahli Dewan Undangan Negeri Rembia Melaka Datuk Muhammad Jalani Khamis dan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Lintang Sarawak Si Chi Hau. Keadilan juga memecat Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Aceh Zulkifli Ibrahim, Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya Dr. Afif Bahardin, Ketua Wanita Haniza Muhammad, Ketua Wanita Pulau Pinang Nur Zarina Zakaria dan Ketua Wanita PKR Sabah Rahimah Majid. Berbeza dengan Amanah, parti itu memperkukuhkan jenteranya dengan membuat pelantikan baharu sayap pemudanya. Ketua Pemuda Amanah kini disandang oleh aktivis yang vokal Syazni Munir Muhammad Isnin. Sementara itu, Timbalan Ketua Pemuda diamanahkan kepada Muhammad Taqiyuddin Cik Man dan Naib Ketua Pemuda Muhammad Hishamuddin bin Ghazali. Jom Channel mengucapkan tahniah kepada DAP dan Keadilan kerana berani bertindak terhadap pengkhianat.
Tahniah juga kepada pemuda amanah yang berani menungkah badai dan bertekad untuk mengembalikan mandat rakyat yang dirampas oleh kerajaan kleptokrat. Malang bagi nasib Ahli Parlimen Bersatu, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Permohonan maafnya kerana mengata UMNO tidak laku di Sabah tidak diterima. Latif terus menerima kecaman daripada kalangan pemimpin UMNO yang menuntut beliau meletakkan jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar yang dipegangnya. Beliau juga akan diterajang dari Mersing, kawasan yang dimenanginya dahulu atas tiket UMNO. Menerusi satu ciapan di Twitter, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan minta maaf salah tafsir kerusi Mersing kekal milik UMNO. Kenyataan Zahid itu disokong oleh Ketua Pemuda UMNO Mersing Azmi Zainal Abidin. Saya selaku Ketua Pemuda UMNO Mersing sokong sit Mersing dipulangkan pada UMNO. Terdahulu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan kenyataan Latif itu sebagai biadab dan pengkhianat. Kenyataan biadab dan angkuh seperti itu tidak harus diungkapkan oleh seorang yang sudah berstatus menteri dalam sebuah kerajaan yang terbentuk hasil kerjasama gabungan parti-parti politik, terutamanya UMNO sebagai rakan komponen terbesarnya, katanya dalam satu kenyataan. Ashraf menegaskan bahawa UMNO terhina dengan kata-kata Abdul Latif. Pemuda UMNO tidak sesekali merelakan maruah parti terus dicabuli buat kali kedua dengan kata nista berupa penghinaan setelah perilaku pengkhianatan ke atas parti ini cuba kami kompromi, tegas Ashraf. Ketua Bahagian UMNO Datuk Dr. Puan Zakarshi pula menyindir Latif yang berkata tidak main Facebook, Twitter dan WhatsApp. Kenapa? Takut kena kritik atau tidak mahu memudahkan rakyat menyampaikan masalah kepadanya? Apa jenis Menteri Bersatu macam ini? Soalnya. Puan juga berkata UMNO tidak akan berkompromi dalam pengagihan kerusi-kerusi dengan Bersatu. UMNO Mersing mesti bertegas ambil balik kerusi Mersing. Tengok siapa yang laku. Dalam kenyataan terkini di Facebook beliau, Ashraf berkata beliau menyokong sepenuhnya pendirian Presiden UMNO yang tetap mahu Mersing dikembalikan kepada parti itu. Beliau juga tidak akan berjumpa dan menolak permohonan maaf Latif di samping bertegas menuntut menteri berkenaan meletakkan jawatan. Setakat ini tidak nampak Latif akan meletakkan jawatannya. Kedudukan sebagai menteri adalah ghanimah dari Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah Latif menjadikan UMNO sebagai pajak gadai berdasarkan istilah Puan Zakarshi. Pemimpin UMNO berteriak bahawa mereka dikhianati oleh Bersatu, tetapi paradoksnya mereka sendiri mengkhianati mandat rakyat apabila berkompromi dengan pengkhianat yang sama menebuk atap untuk menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional yang mereka tidak mahu turut serta. Aneh sungguh apabila pemimpin UMNO meletakkan nilai yang berbeza terhadap perbuatan pengkhianatan. Rakyat pelbagai kaum yang mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu juga tidak akan memaafkan pengkhianat. Projek landasan keretapi Pantai Timur ECRL sepanjang 640 km terbahagi kepada 3 seksyen, iaitu Seksyen A Kota Baru Dungun, Seksyen B Dungun Mentakap dan Seksyen C Mentakap Pelabuhan Kelang. Ketika ECRL dilancarkan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional, projek ECRL meliputi jarak sejauh 688 km. Bekas Menteri Pengangkutan Anthony Locke Siufuk menjelaskan Kerajaan Pakatan Harapan menjimatkan 21.5 bilion ringgit iaitu daripada 65.5 bilion ringgit kepada 44 bilion ringgit apabila jajaran itu dipendekkan. Ia mengelak daripada membina satu terowong sepanjang 18 km di Banjaran Titiwangsa merentasi Genting Highlands ke Gombak yang akan memusnahkan Klang Gate Quartz Ridge. Namun, Menteri Pengangkutan Kerajaan Perikatan Nasional Datuk Seri Wee Ka Siong bertegas untuk kembali ke jajaran asal. Berdasarkan kajian pakar perunding yang memang diketahui oleh Anthony, bilangan penumpang berpotensi menggunakan perkhidmatan bagi laluan Mentakap, Bentong dan Gombak adalah lebih dinamik berbanding Kuala Klewang, Nilai dan Putrajaya, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Apa yang tidak disebut oleh Kasiong ialah risiko hutang yang akan ditanggung oleh kerajaan jika jajaran ECRL itu kembali ke laluan asal. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, sekiranya projek ECRL dilaksanakan, negara akan terikat dengan jumlah hutang dengan faedah yang akan meningkat kepada 130 bilion ringgit. Perjanjian yang dimeterai antara kerajaan Malaysia dan pihak kontraktor China yang juga didakwa berat sebelah. Malaysia berkemungkinan terjerat dalam hutang One Belt One Road OBOR yang berasal dari cetusan ilham Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013.
Malaysia relevan dan penting dalam kedua-dua laluan OBOR iaitu Jalan Sutera Darat dan Jalan Sutera Laut. Oleh sebab itulah projek-projek OBOR di Malaysia merangkumi laut dan darat. Kedudukan Malaysia yang strategik antara Laut Cina Selatan dan Lautan Hindi menjadikannya faktor wajib kalau OBOR hendak dijayakan. Jadi tidak hairanlah kalau China begitu beria-ia dan murah hati membiayai projek-projek prasarana laut dan darat di Malaysia. Dengan mengawal Selat Melaka, China boleh mengawal pergerakan perdagangan di Laut Cina Selatan, Lautan Hindi dan mengembangkan layar armadanya ke seluruh dunia. Misalnya, pelabuhan milik bersama Malaysia-China di Kuantan boleh menjadi pelabuhan terakhir dalam rangkaian pertahanan pulau yang sedang dimajukan oleh China. Kuantan boleh menjadi pangkalan hadapan dalam pertahanan lautnya, tulis bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP Datuk A. Kadir Jassin pada 17 Oktober 2017. Begitulah hakikat yang disembunyikan daripada rakyat biasa yang mungkin tidak berpeluang menaiki ECRL pada sepanjang hayatnya tetapi terpaksa menanggung hutang akibatnya. Justru sebesar manakah dinamiknya penumpang yang akan mendapat manfaat jajaran yang mahu kembali ke laluan asal ini berbanding dengan kos hutang yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia. Mahukah kita menjadi seperti Sri Lanka? Menurut laporan portal online France 24 bertarikh 24 Mac 2019, Sri Lanka hancur di bawah hutang dan tidak dapat membayar lebih dari 8 bilion US dollar, kira-kira 34 bilion ringgit pinjaman yang telah diambil dari China untuk beberapa projek infrastruktur di negara itu. Pada bulan Disember 2017, setelah 2 tahun berunding, Colombo akhirnya bersetuju untuk menyerahkan pelabuhan Hambantota ke China selama 99 tahun sebagai pertukaran untuk pembatalan hutangnya. Nasib malang Sri Lanka ini baru sahaja dilaporkan. Takkan semua menteri dan timbalan menteri seramai lebih 70 orang itu sudah lupa? Kita mungkin terpaksa membayar hutang kepada China bukan dengan wang ringgit tetapi dengan menggadaikan kedaulatan kita. Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan yakin tiada pertembungan 3 penjuru dalam mana-mana kerusi Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri membabitkan parti pendukung Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Beliau berkata perkara itu dibincangkan di peringkat Majlis Presiden dan Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional sebelum ini. Antara keputusan awal yang dicapai termasuklah UMNO dan PAS setuju Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Yang kedua, kita setuju untuk 1 lawan 1 dan saya yakin kedua-dua badan itu akan dapat menyelesaikan perkara ini sebaik mungkin, katanya seperti dipetik Berita Harian. Bagaimanapun pemilihan Muhyiddin itu dipandang sinis oleh pemimpin veteran UMNO Tan Sri Shahrial Samad. Dalam satu hantaran di Facebook, beliau bertanya secara sinis, kena selesaikan soal siapa jadi Perdana Menteri dulu ke? Kenapa semuanya jadi songsang? Beliau mengingatkan bahawa keutamaan harus diberi kepada isu mengenai kesepakatan dan lambang yang akan digunakan. Beliau jelas dilihat tidak bersetuju dengan pengumuman tersebut menerusi sindirannya. Apa pula syarat Tan Sri Muhyiddin selepas dah diisytihar sebagai calon PM di PRU15? Ketegasan Shahrial tentang dominasi UMNO dalam Perikatan Nasional turut dikongsi oleh Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa. Melalui ciapan di Twitter, beliau menegaskan Barisan Nasional berhasrat mempertahankan semua kursi tradisinya sama ada yang dimenanginya pada PRU14 atau yang dimenangi PRK kemudiannya. Adakah ini bermaksud PAS kekal terpaksa bertanding hanya di 18 kursi Parlimen? Kerana itulah bilangan yang dimenangi parti itu pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Atau PAS masih diberi peluang bertanding menentang amanah di beberapa kursi Parlimen yang dimenangi oleh amanah. Sementara itu, Bersatu pula terpaksa berpuas hati berentap dengan 12 kursi Parlimen sahaja. Sebelum itu, Datuk Nur Jazlan Muhammad menegaskan Bersatu wajar diberi hanya 15 kursi Parlimen sahaja. Nampaknya dalam isu pembahagian kerusi untuk pilihan raya umum ke-15 ini ada bunga yang terkulai layu sebelum berkembang. Nasib ahli Parlimen UMNO yang melompat ke Bersatu pula lebih malang lagi. Ini kerana UMNO enggan bertolak ansur dengan mereka dan akan terus mempertahankan kerusi yang disebut sebagai tradisi oleh Anwar itu. Jelas langkah Sheraton yang didalangi oleh Datuk Seri Azmin Ali dengan kerjasama Muhyiddin kini menjadi batu loncatan kepada UMNO. Untuk rekod, Muhyiddin pernah menggelar UMNO kleptokrasi. Katanya wang dari SRC International masuk ke dalam akaun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak.
Tidak kira bagaimana anda mahu menganalisis kedudukan ketiga-tiga parti tersebut, UMNO tetap yang paling beruntung dalam menuai hasil kerja menebuk atap tersebut. Namun, di sebalik keyakinan Tuan Ibrahim itu, amat menghairankan apabila PAS yang begitu lantang kononnya memperjuangkan Islam tidak menamakan Presiden mereka sendiri, Datuk Seri Hadi Awang. Adakah PAS takut jika pencalonan itu nanti ditolak oleh sekutu mereka, Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong? Begitulah caranya gerombolan tebuk atap menyelamatkan Malaysia. Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.